Sebelum nak jalankan apa-apa iklan, kita kena confirm identity dulu. Itu syarat dia. Sebab bahaya dia kalau kita dah run iklan nanti, tiba-tiba account kita restricted. Contoh macam ni Your advertising access is restricted, account restricted. Kenapa benda ni berlaku? Kebiasaannya sebab Facebook tengah buat orang kata security check. Dia nak pastikan kita ni bukannya fake account. So caranya adalah dengan kita buat terlebih dahulu sebelum kita run iklan. Senang. Ini memang syarat Facebook. So cara nak confirm identity ni senang saja. Mula-mula kita pergi dekat dalam Facebook kita. Contoh ni Facebook saya yang lain yang saya tak pakai. Tekan dekat bahagian belah kanan ni. Scroll down ke bawah ni. Kita nak pergi dekat bahagian setting dan privacy. Klik pada setting dan privacy. Kemudian kita tekan sekali lagi setting. Lepas dah masuk dekat bahagian setting, kita pergi dekat bahagian general. Biasanya dekat general ni lah anda akan nampak di sebelah bawah ni nama dia identity confirmation. Inilah benda dia kawan-kawan yang kita nak kena buat. So cara dia senang saja, kita tekan dekat view ni. Tekan view kanan ni. Dan kita akan masuk ke sini. Ini adalah tempat yang mana kita kena confirm identity kita. Sangat-sangat penting. Tekan sahaja get started. Kalau anda dah confirm identity, rupa dia akan lain sikit. Rupa dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Your identity has been confirmed. Dia akan keluar warna hijau macam ni lah. Dalam kes saya ni, account ni belum confirm identity. So, jom kita tekan get started sekarang. Untuk confirm identity, kita pilih sahaja running ads about social dan juga isu. Tekan dekat sini. Dan dia akan tanya, help us confirm your identity, Adib Afifi. So, dekat sinilah kita nak sahkan. Ni muka saya memang sengaja buat muka paling hodoh kat situ. Kita pilih dulu country Malaysia. Pilih country Malaysia. Oh no. Kat sini. Dan tekan get started. Are you sure you want to confirm identity? Kita tekan yes, continue. Kemudian, dia ada beberapa benda yang dia nak kita buat. Contohnya, step nombor 1, dia nak kita on two-factor authentication. Maksudnya kadang-kadang akaun kita ni tak pernah ada two-factor authentication. Dia maksudnya cara untuk elak akaun kita kena hack lah. So, kita kena on dulu step ni. Kemudian, kita kena submit kita punya ID. Biasanya kita boleh pakai lesen, pasport ataupun IC. Tapi saya recommend pakai pasport dan juga lesen sahaja. Jangan pakai IC. Susah sikit nak lepas pakai IC. Sebab customer support Singapore Facebook ni dia tak tahu macam mana nak cari tarikh lahir. So kita tekan dulu next. So dia minta kita on dulu two-factor authentication. So kita tekan continue. Dan kita boleh sahkan pakai mana-mana benda lah. Kalau anda belum sahkan, anda boleh sahkan. Dalam kes ni saya nak pakai SMS je lah. Saya sahkan continue. Dan saya masukkan nombor telefon. So sepatutnya saya akan dapat SMS. Kalau anda first time baru buat benda ni, anda kena buat terus on the spot. Okey, dah berjaya pun saya aktifkan two-factor authentication. So susahlah nak kena hack lepas ni sebab saya dah activate dekat phone saya. Apa-apa saya dapat email, SMS untuk saya login balik in case kalau apa-apa berlaku. Saya tekan done. So selesai step pertama. Do you want to use this number to help you make connection and see ads that are more relevant? Yang ni saya pilih not now lah. Tulis not now. Okey, kemudian dia minta saya upload ID. Saya nak pilih option untuk upload ID. 1, 2, 3, saya tekan dekat sini dan saya tekan next. Dan saya nak anda pilih browse photo. Kalau anda pakai gambar yang anda tangkap dekat telefon, anda boleh hantar gambar tu dekat dalam laptop anda dan anda boleh upload foto tu dekat sini. Kalau anda buat benda ni dekat dalam telefon anda boleh guna sahaja Facebook apps ni. Ini kalau anda pakai telefon lah. Macam sekarang ni, obviously saya buka dekat PC ataupun laptop. Saya akan browse foto dan tekan next. Kemudian dia akan minta banyak benda. Pasport, driving license, national ID card. Jadi pastikan kita pilih pasport nombor 1. Kalau pasport tak ada,
pilih lesen. Last sekali yang saya tak recommend pakai IC. Ini National ID Card ni IC. Kenapa? Sebab customer support dekat Singapore, dia sebenarnya nak sahkan dua perkara je bila dia nak confirm ID ni. Nombor satu adalah dia nak sahkan kita punya nama kita. Dia kena pastikan nama kita sama. Nama sama. Dan nombor dua, dia nak pastikan tarikh lahir sama. Ini dua benda yang penting yang Facebook nak sahkan. So, untuk pastikan nama kita sama, that's why kita kena pastikan nama Facebook kita ni bukannya merapu. Nama Facebook kita ni dia kena ada nama first name dan last name. Katakanlah nama saya Adib Afifi bin Hassan. Katakanlah ada Syed. Ada Syed. Oi, hebat nama saya. Contoh kan. Syed Adib Afifi bin Hassan. Katalah ni nama saya. Jadi apa yang saya nak buat untuk pastikan nama sama, saya boleh buat nama saya macam ni. Option 1. Katakanlah option pertama, saya boleh buat nama saya macam ni. Syed Hassan. Ini pun Facebook terima. Sebab dia nak pastikan last name tu kena ada. Ataupun saya nak buat nama saya, contohnya dia ada 4 option, yang ada 3 option yang boleh buat di sini. Nombor 2 dan nombor 3. Contohnya Adib Hassan ataupun Afifi Hassan pun boleh juga. Ataupun mungkin nombor 4, nak buat penuh pun boleh. Adib Afifi Hassan. Yang penting ada sikit first name, ada sikit last name. Contoh macam ni pun boleh juga. Ataupun nak buat full macam ni pun boleh juga. Ini antara syarat-syarat dia. Sebab Facebook nak pastikan nama kita sama. Banyak orang dia tak letak nama bapak dekat belakang ni. Itu sebab antara punca kenapa verification ID tu gagal. So itu anda kena tahu. Dia pastikan nama kita sebelum bin ni kena ada at least 1. Dan selepas bin ni kena ada full nama belakang tu. Sebab bagi Mak Saleh, inilah nama kita kan. So inilah nama full kita sebenarnya, Hassan. So kena letak nama tu Hassan ikut turutan. Tak boleh Hassan Syed. Dia kena Syed Hassan. Macam tu contohnya. Okey, bila nama dah sama, tarikh lahir pun kenalah sama. Macam IC ataupun ID yang kita nak upload tu. So sekarang ni katakanlah saya pilih, katalah saya tak ada pasport. Saya pilih lesen pun boleh. Saya tekan next. Dan kemudian saya hanya upload sahaja lesen saya kat sini. Kalau saya tak pakai lesen, saya boleh pakai pasport. So itulah cara untuk kita buat dia. Katakanlah nama kita tak sama. Macam mana? Kena ubah dulu nama sebelum anda buat benda ni. Pastikan kalau nama ataupun tarikh lahir anda ni lupa nak setting, anda boleh pergi balik dekat sini. Tekan balik dekat setting dan privacy. Tekan dekat setting. Tekan dekat nama ni. Nama ni kan boleh ubah. So saya tekan edit balik. Betulkan balik nama saya ni. Surname ni adalah nama bapak kita. First name ni adalah nama kita. Pastikan sama. Kalau itu dah sama, seterusnya kita pastikan tarikh lahir kita sama. Nak check tarikh lahir tu, kita boleh pergi balik kat depan. By the way, ini adalah tempat untuk kita tukar nama. So dah settle, nama boleh tukar. Dan pastikan kita tukar ataupun check dulu tarikh lahir. Pergi balik dekat kita punya profile kat depan ni. Adik Afifi contohnya. Tekan dekat bahagian about kat sini. About. Kemudian di bawah about ni kita ada contact dan basic info. Klik kat sini. Kalau boleh masukkanlah nombor telefon, masukkan email kan. Lepas tu yang paling penting yang ni lah. Bawah sekali ni. Tarikh lahir. Pastikan sama. Sebab apa? Facebook ni check dua perkara. Nama kena sama. Which is nama first name dan juga last name tu kena ada. Dan last sekali dia check kita punya tarikh lahir. Pastikan benda ni betul. Kalau benda ni tak betul, tak akan approve. So kalau anda dah confirm nama, tarikh lahir semua betul, kan, nama pun dah check, barulah anda upload ID ni. Anda boleh buat benda ni serentak sambil anda nak upload. Sebelum anda upload, anda betulkan dulu nama. Dan satu lagi, pastikan background anda ni warna hitam. Ni tips lah nak bagi senang Facebook nak check kan. Maksudnya kalau pasport ataupun lesen tu, belakang tu letak atas benda-benda yang warna hitam ke apa ke kan. So senang Facebook nak check. Itu tips lah. Maksudnya background warna hitam, yang lain tu macam biasa. Kalau tak ada background warna hitam, tak apalah. Ni optional sahaja. So itu sahaja untuk video kali ni. Pastikan anda buat benda ni. Jumpa anda dalam video yang seterusnya.
Tahniah jika anda dah confirmkan identiti. Benda ni sangat penting untuk elak nanti kan kalau ada masalah, Facebook suruh kita confirmkan identiti, akaun kita terlock pula dah masalah. Benda ni kena buat. Kalau tak buat, tengok video yang sebelum ni. So, kita dah jelas pasal Facebook sangat penting kan kita ni adalah akaun sebenar. Seterusnya, kita nak pergi kepada Facebook Policy. Type dekat sini, Facebook Ads Policy. Policy macam ni Facebook Ads Policy. Kita nak tengok apakah peraturan jalan raya di Facebook. Kalau kita bawa kereta pun ada JPJ. Kan ada polis dan sebagainya. Facebook pun ada juga orang kata polisi-polisi yang kita kena follow. So kita klik dekat polisi ni. Saya nak bacakan beberapa polisi basic lah. So that anda jelas. Benda ni adalah benda yang sangat penting. Sebab bukannya sengaja Facebook nak restrictkan akaun kita, disable ataupun ban akaun kita. Sebab kita langgar polisi. Jom kita baca polisi. Anda boleh tengok kat link bawah ni. Saya sertakan sekali link polisi. Bagus untuk kita baca dulu peraturan jalan raya ni. Dia beritahu kat sini ada beberapa masalah yang biasanya orang buat sebenarnya. Common point of confusion. Dia dah beritahu dah. Ada 3 sebab. Pertama, personal attribute. Nombor 2 adalah sexual suggestive content. Nombor 3 adalah Facebook and Instagram brand usage in ads. So, kita nak cover 3 ni. Kalau anda tengok kat bawah ni, dia ada terangkan dengan detail maksudnya macam mana proses review. Bila kita submit iklan kat Facebook, Facebook melalui proses review. Contohnya, dia akan baca dulu iklan kita. Dia akan baca bukan sahaja pada iklan kita, malah pada website kita. Jadi kalau website kita ni melampau sangat overclaim, kan sampai tahap Facebook rasa, oi benda ni tak betul ni ataupun benda ni melanggar polisi-polisi dia. Jadi dia akan block kita lah ataupun akan restrict kita ataupun akan reject iklan kita. So, ini adalah outcome. Dia akan review. Review ni maksudnya ada orang yang dekat Facebook yang akan baca iklan tu satu-satu. Cuma anda kena tahu, 24 jam pertama biasanya robot yang akan baca. Algoritma yang akan check sekali lalu. Lepas algoritma dah luluskan dalam masa 24 jam lebih kurang, dalam masa 3 hari ke 7 hari lah kot maybe, akan ada manusia yang akan review iklan tu secara manual. Maksudnya ada melalui 2 kali proses tapisan. So, anda boleh baca kenapa iklan kena reject. Biasanya sebab melanggar community standard. Ada banyak community standard ataupun bahan-bahan terlarang. Konten-konten terlarang kat sini anda boleh baca satu persatu ada banyak. Ada semua sekali kat sini kalau kita tengok 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31. Nampak tak? So anda boleh fahamkan apa itu 31 perkara yang Facebook kategorikan sebagai konten terlarang. Maksudnya isi kandungan yang tidak dibenarkan. Tapi untuk memudahkan, saya nak pilih salah satu sahaja. Contohnya personal attribute. Jom kita klik pada personal attribute dekat sini. Dan ini adalah dalam nombor 11. Maksudnya kalau dekat polisi tadi tu, dalam prohibited content tu, dia adalah nombor 11. Yang ni prohibited content. Saya scroll balik. Prohibited content ni dia dekat nombor 11. Ini paling banyak orang langgar. Apa itu personal attribute? Personal attribute ni adalah apabila kita merujuk sesuatu golongan ataupun kaum ataupun sesiapa. Facebook ni dia dunia yang general tau. Kita tak boleh cakap anda janda yang ditinggalkan suami, rasa sunyi. Dia tak boleh. Jadi janda-janda ni akan terasa hatilah. Anda ibu tunggal. Dia perkataan anda tu sendiri pun tak boleh. Contohlah kita cakap anda ibu yang risau anak tak reti baca buku, tak reti membaca. Bila dia baca tu dia rasa tersentap. Anda ibu, akulah ni. Jadi dia tak boleh. Dia kena general. Ibu-ibu mesti risau kan anak-anak lambat membaca. Jadi general, ibu-ibu mesti risau. Kita tak cakap siapa-siapa, kita cakap ibu-ibu mesti risau secara general je. Contohnya kita nak cakap tentang kau ni memang tak boleh pakai lah. Kau ni anak yang tak boleh pakai. Kau tu orang tu baca, dia macam sebut diri dia lah. Jadi kita tak boleh negatif. Facebook ni dia tak boleh cakap benda-benda yang terlampau negatif. Dan sebab dia adalah tempat untuk kita bersuka ria. Kalau terlampau menyinggung perasaan orang pun tak nak main Facebook dah. Contoh macam ni. Tengok example dia. Meet ada black single near you. Maksudnya perkataan you ni kan, jumpa orang kulit hitam di sekeliling anda. Dia tak boleh lah. Macam nak kata aku ni kulit hitam ke? Ataupun dia general macam ni boleh. Maksudnya jumpa orang-orang di sekeliling. Macam tu je. Di general. So dia kata kat sini dia tak boleh guna perkataan you or other. Using the word like you other without referring personal attribute. Kalau kita nak guna perkataan anda dan selain-lainnya, kita jangan refer kepada personal. Maksudnya anda kulit hitam, sedih dibahan oleh kawan-kawan. Hina sangat ke orang kulit hitam ni? Macam tu lah. So banyaklah benda-benda anda boleh tengok.
Are you gay, nampak? Dia perkataan you, anda ni, meet other lesbian now. Macam ni memang contoh yang paling over lah kan. Questioning your, nampak? You kat sini ada perkataan meet other gender at our. Perkataan our, kami pula kan. So dia maksudnya dia terlampau spesifik. Janda, anda, apa semua, nampak? Your kat sini, your. Dia tak boleh, dia kena general. Anda bankrupt disebabkan tak pandai jaga duit. Tak boleh iklan tu. Dia kena risau, takut bankrupt sebab tak pandai jaga duit. General, faham tak? So ini anda kena tahu betul-betul. Walaupun nampak macam simple, tapi Facebook sangat particular pasal personal attribute. Anda boleh baca kat sini. Dia tidak boleh merujuk kepada sesuatu. Dia kena general. Okey, seterusnya kita baca polisi yang paling orang biasa langgar adalah polisi seterusnya, sexual suggestive content. Kita cuba klik. Ini adalah di dalam prohibited content, bahan isi kandungan terlarang, nombor 8 nombor 8. Dia bagi tahu yang tak boleh buat benda-benda seksi, nude benda-benda yang macam ni lah. Tengok, tak boleh. Yang merangsang nafsu, dia tak boleh. Tapi ada pula yang boleh. Apa yang boleh pula? Patung. Yang ni boleh. Dia nak kata ini tidak merangsang seksualiti, dia hanya menunjukkan satu patung. Macam ni lah. Jadi nak kata kalau anda buat konten-konten macam ni dengan pemikiran, senang lah, orang akan terstop kan. Dia tak boleh. Sebenarnya Facebook tidak membenarkan benda-benda yang menggalakkan nafsu-nafsu ni. Dia macam tu lah. Senang cerita. Iklan yang berhawa nafsu. Faham tak? Senang cerita macam tu lah. Okey, seterusnya kita tengok last kali Facebook bagi tahu penggunaan brand Facebook sendiri. Kalau kita klik kat sini, ini di dalam nombor 2. Brand usage. Facebook bagi tahu yang kalau nak sebut Facebook, jangan sebut FB, tak boleh. Jangan sebut F, tak boleh. Dia kena sebut full Facebook. F tu kena besar. Dia tak boleh main sebut-sebut pendek-pendek. Facebook sangat dia meluat lah, menyampah lah. Kau nak sebut aku, sebut betul-betul. Jangan main FB, IG, tak boleh. Dia kena sebut Facebook, Instagram. F tu kena besar. Dia kena ikut standard yang Facebook dah tetapkan. Tengok kat sini. Facebook or Instagram. Dia kena jelas. Dan kita tak boleh bagi tahu yang kita ada kaitan dengan Facebook. Kita ni just orang yang third party je. So kita tak boleh lah condemn Facebook dan sebagainya lah. Maksudnya kalau nak guna brand Facebook ni kena sebut elok-elok dan jangan over lah. Kita kena jagalah brand dia kan. Kita dah sebut perkataan brand dia, lepas tu kita cakap bukan-bukan pula kan. Okay, so saya rasa itu sahaja. Anda boleh baca dekat sini. Actually banyak juga konten-konten ni, tapi dalam banyak-banyak ni sebenarnya satu page ni sahaja. Tengok daripada atas sampai bawah ni, ini sahaja. Ini je peraturan JPJ. Ini je peraturan jalan raya di Facebook. Anda bacalah satu-satu. Boleh tak? Bacalah satu-satu. Especially yang paling penting dekat prohibited content ni. Baca satu-satu. Kan, nombor 8, nombor 9, nombor 11. Baca adult content, apa maksud dia, third party, misinformation yang pun penting. Bagi tahu benda-benda yang overclaim, kononnya boleh cancel. Dia boleh cakap mengubati penyakit dalam masa 3 hari. Tak boleh dalam masa 3 hari overclaim. Dia kena sepantas 3 hari. Boleh lah. Maksudnya 3 hari tu paling pantas. Ada yang lagi lambat. Dia tak boleh misinformation. Tak boleh benda-benda yang controversial. Kita tak boleh gunakan perkataan-perkataan yang salah eja. Facebook tak suka perkataan yang salah eja dekat sini. Contohnya kan, kita tengok. Dia tak suka macam ni. Facebook faham je maksud dia. Gunaan terlampau banyak emoji, benda-benda ni tak boleh. So anda kena baca sendiri. So bila anda dah faham benda ni, bila buat iklan, kita akan berhati-hati sebab ini adalah tempat Facebook, kita kena hormati dia. So nombor 1 kita dah confirm identity, nombor 2 kita dah faham polisi, barulah kita boleh buat iklan di Facebook dengan hati yang tenang dan gembira. Jumpa dalam video yang seterusnya. Dalam video kali ni saya tunjukkan cara nak daftar page. Kita dah bersedia dah kawan-kawan. Jom kita daftar page ataupun create Facebook page pertama. Cara dia adalah kita klik button menu dekat atas ni, klik pada menu, kemudian klik pada page dekat sini. Lepas dah klik page, kita boleh letak nama. Nama page ni anda boleh buat apa-apa saja yang anda suka. Nama general boleh, nama produk boleh, nama brand boleh, apa-apa nama pun. Yang penting tidak melanggar polisi, tak overclaim dan sebagainya. So saya letak kat sini, contohnya saya letak nama pengedar susu kurma. Adakah nama page ni penting?
Yes, penting tapi tak penting sampai efek iklan. Bagi saya apa-apa nama pun boleh. Anda buat nama yang tak ada kaitan pun boleh. Yang penting nama anda ni tidak melanggar polisi dan orang boleh faham. Kalau boleh relate. Contoh saya tak nak letak panggilan susu kurma. Saya buat khasiat kurma. Khasiat susu kurma. Pun boleh terpulangkah kepada anda sendiri. Tak perlu nama produk, mana brand pun tak apa. Nama general macam ni pun boleh. So katakanlah saya letak khasiat susu kurma lah. Okay. Kategori ni kita pilih kategori yang paling related. Macam dalam case ni saya nak type je lah apa-apa. Tak banyak kategori yang ada. Saya try je health and beauty. Dia boleh letak maksimum 3 So letak yang paling berkaitan. Health and beauty, saya tarik food and drink. Food sebab ini health food shop. Health itu je lah kot saya rasa berkaitan. Skin ini memang health and beauty lah, susu kurma. Supplement ada tak? Supplement macam ni je supplement supplement double P betul lah, tak jumpa. SUPPLE vitamin and supplement. Oh ada vitamin and supplement. So saya letak lah vitamin and supplement. Contohlah itu yang paling berkaitan dengan saya. Sebab ini adalah makanan tambahan. Lepas tu kita letaklah description. Description ni pun jangan salah langgar polisi Buat general pun tak apa. Khasiat susu kurma Dicos Plus. Dicos Plus ni nama brand. Dengan gabungan colostrum, aquamin F dan kurma contohnya. So ini terpulang pada anda. Dia tak boleh panjang sangat Tak silap saya dia kena kurang daripada 255 perkataan sahaja. So bolehlah, dah siap lah info saya. Nama page ni dia susah sikit nak tukar. So pastikan anda dah habis fikir dah. Kalau tersalah buat page pun tak apa. Lepas ni boleh buat page lagi, tak ada masalah. Ini kita test dulu Letakkan kategori yang betul, description, kemudian tekan create page. Okay, dia tengah loading. Kalau tak ada masalah, dia akan tercreate lah. Dia keluar dah. Khasiat susu kurma was created. Alhamdulillah. So, saya scroll ke bawah. Dia minta gambar tambahan. So, saya pun masukkan gambar sikit. Saya carilah apa-apa gambar yang berkaitan. Anda boleh masukkan gambar dekat sini. Kemudian anda masukkan cover foto. Itu sahaja. Lepas dah masukkan gambar, profile picture ni adalah gambar yang akan keluar dekat sini. Masukkan cover. Cover adalah gambar yang akan keluar kat belakang ni. Lepas tu anda tekan save. Contoh saya tekan je save. Ini anda boleh masukkan nanti Kalau anda tak nak masukkan sekarang pun tak apa. Anda boleh tukar nanti dekat sini. Tekan edit ataupun tekan gambar ni. Dan itu sahaja cara untuk buat page. Kalau anda rajin, sebaik-baiknya anda boleh lengkapkan info dalam page anda. Nampak tak kat sini? Ada set up your page for success ni. Dia ada beberapa step lah. So benda ni optional. Anda boleh buat, anda boleh lengkapkan. Contohnya dekat bawah ni, tak silap saya, dia ada info-info yang ni Anda boleh lengkapkan kalau anda nak lengkapkan. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Yang penting kita dah create page ni. So jumpa dalam video yang seterusnya. Khas untuk anda yang first time tak tahu macam mana nak buat iklan, nak akses Ads Manager dan juga Business Manager, ini video khas untuk anda. So ini adalah Facebook saya, Facebook kedua saya yang saya buat hanya untuk tutorial ni. So katakanlah saya patah balik ke depan, saya tekan dekat home saya dekat laptop sekarang. Macam mana kita nak akses ke dalam satu benda yang dipanggil sebagai Ads Manager? Saya nak tunjukkan kepada anda. Okay, saya padam dulu. Okay, Ads Manager ni dia adalah tempat untuk kita uruskan iklan. Ini tempat untuk kita uruskan iklan. Dan Ads Manager ni, dia memang semua orang dah ada sebenarnya Ads Manager. Dia di bawah kita punya personal profile pada mulanya. Jadi kita boleh uruskan iklan lah. Nak buat iklan, nak off iklan, nak uruskan apa-apa advertising iklan. Sama ada dekat Facebook ataupun dekat Instagram. Dua-dua adalah tempat yang sama di dalam Facebook. Anda mungkin first time nak tahu kan. Rupanya iklan dekat Instagram ni kita buat kat Facebook pun boleh, tak ada masalah. So macam mana kita nak masuk ke dalam Ads Manager yang kita dah sentiasa ada sebenarnya tanpa kita sedar? Caranya adalah kita pergi dekat kita punya newsfeed ni. Ni contoh saya punya newsfeed. Saya tekan saja dekat Facebook atas ni, tambah
ads manager. Macam ni tambah slash ads manager. Kalau saya tulis dekat sini, just tambah sahaja dekat belakang tu slash ads manager. Apa yang berlaku nanti URL tu akan jadi panjang macam ni. Dia akan jadi facebook.com/adsmanager. Anda mungkin kena klik 2 kali dekat URL ni. Macam tadi kan, saya daripada depan, katakanlah saya daripada personal saya. Pastikan kita dekat home ni. Sebab atas ni kita nak pastikan dia facebook.com saja. Tekan sekali lagi baru letak /adsmanager. Maksudnya cantik. Lepas tu saya tekan sahaja enter. Tengok. Bila kita tekan sahaja enter selepas masukkan ads manager ni, tara, kita dah sampai dekat tempat ni. Inilah tempat yang kita akan banyak kali main. Banyak kali masuk yang dinamakan sebagai ads manager. Ads tu iklan, manager tu tempat uruskan iklan. Okey. Tetapi anda kena tahu juga, ini di bawah saya punya personal. Personal ni maksudnya adalah dia wujud dalam akaun peribadi saya, personal profile. Ada satu lagi benda yang dipanggil sebagai business manager. Anda mungkin first time dengar ataupun tak pernah dengar pun. Saya kena explain terus. Business manager ni, kita panggil singkatan dia BM. Apa benda business manager ni? Dia adalah untuk kegunaan bisnes. Maksudnya orang yang nak buat iklan untuk tujuan nak buat bisnes ataupun dengan lebih serius, dia kena guna business manager ni. Kalau compare dengan ads manager ni pula adalah untuk orang yang baru-baru nak mula, newbie. Macam kita lah, baru daftar syarikat, SSM suruh daftar apa? Enterprise dulu, betul tak? Syarikat enterprise, anda milikkan peribadi. Tapi kalau kita nak buat syarikat dengan lebih serius, SSM suruh daftar Sendirian Berhad. So, sama juga. Yang ni ibarat macam syarikat Sendirian Berhad. Yang ni ibarat macam syarikat enterprise di anda personal. So, kelebihan bila kita daftar business manager ni, nombor 1, yang paling penting kita boleh uruskan pelbagai account ads manager. Kalau ads manager ni, dia boleh ada satu je. Tapi kalau anda business manager ni, boleh ada banyak pula ads manager. Maksudnya ada boleh ada pelbagai account di bawah satu business manager. Sebab tu nama dia business. Dan yang paling penting adalah kita boleh buat iklan ke website. Ni kena tahu iklan ni kalau nak tarik ke website, Facebook mewajibkan untuk kita verify domain. Maksudnya kena sahkan yang website itu adalah milikkan kita. Barulah kita boleh tarik orang daripada Facebook atau Instagram masuk dalam website kita. Dan untuk verify domain ni, fungsi nak verify domain ni hanya wujud di dalam business manager je. Sebab itulah syarikat enterprise ni, bayangkanlah macam kita kan, syarikat enterprise banyak kelebihan lah. Boleh apply loan, boleh ada shareholder, banyak shareholder, samalah macam business manager. Facebook memang nak galakkan orang pakai business. Sebab dia nak kita daftar, kita buat secara serius. Tapi dia pun tak nak menyusahkan untuk orang yang baru nak mula buat iklan, betul tak? Kalau orang baru nak buat iklan, yang baru nak geli-geli nak try je, pakai je lah ads manager under personal profile. Jadi saya nak tunjuk terus macam mana kita nak daftar terus hari ni, sekarang ni terus nak daftar business manager. Jom kita pergi balik dekat sini. Ini adalah kita punya personal ads manager. Tempat untuk uruskan ad di bawah profil peribadi kita di Facebook. Cara dia untuk kita masuk ke dalam business pula ataupun nak register, kita tekan sahaja dekat all tools atas kiri tu. Tekan all tools. Kemudian kita scroll ke bawah sikit, di bawah manage business, kita akan nampak nama dia business setting. Klik pada business setting. 1, 2, 3, boom. Okey. Tara, ada yang masuk dekat sini, ada yang tak masuk dekat sini. Jangan menggelabah. Untuk anda yang masuk dekat sini sama macam saya, maksudnya anda tak pernah lagi ada business manager. Ataupun nama dia business suite. Nama baru dia, business suite. Business manager pula dekat sini. Aduh, dah pening dah aku kan. Tapi point dia business manager lah, senang. Anda tak pernah ada, sebab tu anda sama macam saya. Dia beritahu, Facebook beritahu, register dulu ni. Kau tak pernah ada business manager ni, macam mana nak masuk? Tapi untuk orang yang dah pernah ada, dia takkan masuk dekat tempat ni. Dia akan masuk dekat mana? Contoh saya ada akaun yang lain. Katakanlah saya buka balik Facebook saya. Dan saya pergi balik dalam saya punya /ads manager untuk saya masuk dekat personal saya. Okay, ini saya masuk ke dalam personal. Akaun ni dah ada business manager. Kalau dah ada business manager, tengok bila saya masuk dalam business manager, dia akan jadi macam ni. Saya klik pada all tools. Pergi di bawah manage business. Klik pada business setting, tengok apa jadi. 1, 2, 3, boom.
Ni saya nak masuk dalam bisnes ni. Dia akan keluar macam ni. Dia tanya, Adib, kau dah ada 3 akaun. Mana satu yang kau nak masuk ni? Select business. Jadi saya masuk dalam melancong kerja pun. Barulah saya masuk ke dalam business setting untuk business manager tersebut. So nampak tak? Ada setengah orang yang terus masuk ke sini. Kalau anda dah masuk ke sini, anda tak payah register lah. Video ni nak tunjukkan cara nak register. Tapi kalau anda terlupa pun, boleh je. Jom tengok video ni. So saya nak teruskan untuk register. Saya patah balik dekat akaun saya yang masih lagi dara ni, tak ada lagi business manager ni. Kita tekan sahaja button create account. Selepas dah tekan create account untuk register ni, kita letak dulu nama. Senang saya bagi nama Adib Afifi BM. Saya suka letak kat belakang tu BM. Nak nampakkan ini adalah business manager. So anda boleh letak je apa nama kat depan ni. Kemudian masukkan email. Contoh macam email saya masukkan lah. Pastikan email ni betul sebab dia akan hantar link untuk verification. So saya check balik, nama saya betul, semua saya betul dan saya tekan button submit. 1 2 3 tekan submit. Bismillahirrahmanirrahim. Unable to create account. So ada setengah orang yang tak boleh lagi nak create account. Dia suruh kita try balik nanti. Tapi katakanlah anda boleh create account, dia akan jadi macam ni tau. Saya tunjuk Kalau katakanlah anda tekan tadi tu, dia akan jadi macam ni. Dia akan keluar Syafiqah BM was created. Contoh macam nama anda kat sini, dia akan keluar lah bla 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 apa-apa was created. Please confirm your email address. Dia minta untuk kita buka email address kita. Bila kita buka saja email, dia akan hantar satu link verification. Kita tengok dalam video ni, mana link dia? Dia hantar macam ni. Nampak? Please confirm your email address. So, anda kena klik button confirm ni. Sebab dia nak kita sahkan. Bila kita klik sahaja button confirm, apa yang akan berlaku adalah sekejap, saya play dekat part tadi. Dia klik confirm, tengok. Bila dia tekan je confirm, dia akan masuk dekat sini. Anda akan terus masuk ke dalam business setting. Maksudnya anda terus masuk dah. Dah teraktif lah, nampak guys tu. Ada business setting tu. So, anda telah pun masuk ke dalam business setting anda ataupun business manager anda. Anda dah terus boleh tengok video yang seterusnya. So, itu sahaja. Kalau anda ada apa-apa masalah, tak boleh nak register, tolong contact customer service kami dan kami akan bantu insyaAllah. So, itu sahaja untuk video ni. Kita tengok video yang seterusnya. Video tadi kita dah selesai register. Sekarang ni kita nak tengok apa yang ada dalam business manager. Jom kita mulakan. Saya ulang sekali lagi, cara nak masuk senang saja. Tekan dekat facebook.com ni. Tekan sekali lagi, 2 kali tekan /adsmanager. Tu dah keluar kat atas tu. Tekan sahaja enter. Lepas tu kita akan terus masuk dekat sini. Cuma ini bukannya business. Kalau business dekat depan ni dia tak tulis facebook.com, dia tulis business.facebook.com ni dekat URL ni. Perasan tak? URL ni tulis facebook.com. So macam mana nak pergi dekat dalam business kita? Senang saja. Ulang proses yang sama macam tadi. Tekan balik all tools. Kemudian tekan dekat business setting. 1, 2, 3. Klik business setting. Bila klik saja business setting, macam case saya, sebab saya ada banyak business manager, so saya kena pilih dulu mana satu yang saya nak masuk. Kalau anda mungkin anda ada satu je, so anda terus akan masuk. So saya pilihlah yang masih baru yang saya buat tadi. Saya klik pada business manager di Course Plus ni. Boom, masuk dekat sini. So ini adalah yang dipanggil sebagai business setting. Dan bila anda tengok kat atas tu, nampak tak beza kan? Dia tulis business.facebook.com. Ini baru betul. Inilah tempat untuk kita nak buat iklan. Sebab kalau kita buat kat tempat tadi, tak boleh nak buat iklan untuk masuk website. Kalau nak tarik masuk ke dalam WhatsApp, boleh lah. Sebab kita nak kena apa? Kalau anda ingat tadi, kita nak kena verify domain untuk buat iklan ke website. So, bila kita dah masuk dalam business.facebook.com ni, barulah kita boleh buat iklan tarik ke website. So, jom kita cover sedikit beberapa asas di dalam business.facebook.com ataupun business manager ni. Kita tekan balik pada all tools. Saya nak anda tekan semula kepada ads manager dekat sini. Kadang-kadang dia ada keluar. Kalau tak ada keluar dekat shortcut ni, sebab ni dah nama pun shortcut, dia ada keluar dekat bawah ni, tempat asal dia. Tempat asal dia ada di bahagian
advertise. Di bawah advertise ada ads manager, klik pada ads manager. Okey, jadi ini adalah ads manager untuk business manager. Yang pening pula Sebab apa? Di bawah BM, di bawah business manager boleh ada banyak account ads manager. Kalau yang kita mula-mula masuk tadi tu namanya personal. Di bawah personal kita. Itu yang sebab tepi ni tak ada business.facebook ni. Sekarang ni dah ada. So, anda boleh tengok inilah ads manager yang hidup di dalam business manager kita. So, jangan confuse Okay, kita tengok apa benda yang ada dekat sini. Nombor 1, kita kena kenal pasti 2 button favorite. Saya cuba suka cakap button favorite sebab anda akan ingat benda ni dan anda akan guna banyak kali. Apakah button favorite nombor 1 yang anda confirm akan banyak kali tekan? Yang atas ni, 3 line ni. Klik pada 3 line ni, dia panggil sebagai all tools. Cuba klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Klik banyak kali. Kena biasakan klik benda ni sebab kita akan banyak kali guna all tools ni. Bila saya cakap button favorite nombor 1, inilah dia. All tools. Untuk kita keluarkan segala fungsi-fungsi yang ada dalam ni. Cara nak aktifkan mana-mana fungsi ni, kena tekan all tools. Kalau tak tahu nak tekan, benda ni pun tak tahu nak cari, memang susah lah. Okay. Kemudian sedikit lah anda kena tahu, kadang-kadang ada setengah orang dia punya view dia tak sama, dia ter-expand. Nampak macam ni. Cuba try tekan yang ni. Collapse ni. Collapse. Jadi orang confuse. Kenapa saya punya tak sama lah? Sebab dia punya ni ter-expand. Cuba tekan sekali lagi. So itu pun sedikit lah info untuk anda tak confuse. Nanti dia tanya pula kenapa saya punya tak sama Saya punya ada benda tepi ni. Sebenarnya sebab anda punya ter-expand ataupun ter-collapse. So, sama je lah. Kalau anda tekan all tools pun, dia sama juga. Dia akan keluar kat sebelah kanan ni. Okay, itu adalah button favorite kita nombor 1. Nama dia all tools. Button favorite nombor 2 kita yang anda kena hafal adalah button hijau ni. Create ni. Ini confirm banyak kali tekan. Sebab nak tekan create ni, cuba try tekan create. Kalau anda tekan create, anda boleh create iklan. Anda boleh buat iklan. Yalah, nak buat iklan kenalah tekan button hijau ni. Kalau tak tekan button hijau ni, macam mana nak buat iklan, betul tak? Tapi ada setengah orang, okay, ini baru proses permulaan lah nak buat iklan. Tapi tak apa, anda tak perlu tahu dulu benda ni. Saya just nak anda cuba tekan sahaja. Try tekan sekali lagi. Tekan button create. Lepas tu tekan pangkah lagi. Ada setengah orang tak boleh tekan button create ni. Kenapa? Sebab account dia tu ada masalah. Kadang-kadang Facebook dia melarang, dia restrict ataupun dia sekat lah dia sekat akaun kita. Contoh saya buka satu akaun saya yang disekat sementara waktu ni sebab Facebook minta saya sahkan beberapa perkara. Bila kena sekat ni jangan lama gelabah benda boleh settle, relax. Okey, tengok akaun ni dia dah kena sekat, dia tak boleh nak tekan button hijau tu. Dia akan keluar macam ni. Restricted, nampak? Dia akan keluar warna hijau, kadang-kadang warna orange, kadang warna merah dekat atas ni kan. Tengok button create saya tak boleh nak tekan. Maksudnya ada satu isu yang saya tak selesaikan. Dalam kes saya ni, saya kena confirm identity. Sebab tu, kena confirm identity ni awal-awal. Kalau tengok video sebelum ni, saya ada terangkan cara nak upload pasport, upload lesen Okey, sekarang ni saya pergi balik pada akaun saya yang tak ada masalah ni. Button ni boleh tekan. So, bila anda dah faham, oh ini nama dia button create, button favorite nombor 2. Dan anda dah faham, atas ni adalah button all tools, button favorite nombor 1. Kan? Senang kan? Cik, wah senang lah sangat kena belajar dulu basic dia. Ni boleh expand. Okay, saya nak terangkan pula. Cuba tekan button favorite nombor 1 kita. Kita kena fahamkan sikit layout dia. Cuba try tekan. Kalau anda punya ni, macam saya punya ni, dah terpilih, nampak kat sini ada tekan pangkah ni kan, tekan je pangkah ni kadang-kadang kita terfilter dia, macam saya ni tak tahu kenapa saya terfilter dia. Saya tekan pangkah, saya tekan pangkah sekali lagi, pastikan kosong, filter ni kosong. Yang ni pun kalau ada apa-apa ni, ada tekan je lah pangkah dulu, jadikan dia kosong macam ni. So ini maksudnya dah betul-betul clear lah, anda boleh tekan je pangkah apa-apa kecuali anda boleh baca lah apa info yang ditulis tu. Macam tadi saya dia keluar just macam option untuk saya confirmkan apa politik apa semua tu kan. Saya pangkah dulu sementara waktu. Okey, kita tekan balik all tools. Kita tengok balik. Kita kena fahamkan pula all tools ni macam mana layout dia. Atas sekali ni yang banyak orang confuse, nama dia shortcut. Shortcut ni maksudnya dia tunjukkan benda yang kita baru klik tadi. Kalau kita baru klik Ads Manager, Business Setting, Account Quality, dia akan keluar lah kat atas ni. Kadang-kadang setengah orang, saya punya tak keluar pun tuan dekat atas ni sebab kita tak klik benda tu sebelum ni. So jangan confuse Shortcut ni dia akan keluar benda yang kita baru sahaja klik tadi.
So itu dah nama dia shortcut yang kita banyak kali klik dia akan keluar ke atas. Kedudukan asal setiap benda yang ada kat shortcut ni sebenarnya ada dekat bawah ni. Ini adalah menu asal dia. Manage business. Di bawah manage business ada account quality, apps, billing, brand safety, business setting, collaborative, event manager, media library, shop location. Macam banyak kan? Tapi jangan risau. Sebenarnya kita tak pakai semua. Kita pakai sikit je. Kita pakai account quality tu pun jarang-jarang pakai. Kita pakai business setting. Ini banyak kali pakai. Dan kita juga pakai event manager. Yang ni pun banyak kali pakai. So, saya boleh kata 3 benda je lah. Account quality, business setting, event manager. Yang lain-lain ni tak payah tahulah. Nanti kita akan tahu sendiri. Itu je nampak senang je sebenarnya. Tak perlu nak tahu semua. Okay, kita pergi pada advertise pula. Apa ada dekat bawah advertise? Bawah advertise ada add account setting, add limit per page, ads manager, audience, automated. Macam banyak je kan, Creative Hub. Tapi sama juga, kita tak pakai semua. Yang kita selalu pakai, confirm pakai ni ads manager. Nampak tak? Sekarang ni pun kita dekat mana? Kita dekat ads manager sebab tu dia menyala colour biru. Perasan tak? So, anda jangan terkejut pula. Katakanlah ads account setting ni pun kita selalu pakai. Katakanlah saya masuk dalam ads account setting. Tiba-tiba anda blur. Alamak, ni dekat mana ni? Tak tahulah. Macam mana nak patah balik yang dekat depan tu? Yang dekat depan tu. So, yang dekat depan tu nama dia Ads Manager kan? Kita selalu sebut tadi kan? Ads Manager. Nampak? Ads Manager. So, macam mana nak patah balik dekat Ads Manager? Caranya senang je. Tekan balik All Tools. Scroll balik ke bawah. Kita tengok dekat Advertise ni. Dekat sinilah ada Ads Manager. Inilah tempat yang kita akan selalu pergi. Tempat favourite kita. Ads Manager ni. Anda mungkin terfikir-fikir, kat atas tu ada juga. Sama ke? Ya, sama. Kan tadi saya cakap, atas ni shortcut. So, kadang-kadang ada kat atas. Kadang-kadang dia ada kat bawah. Kan, macam tu lah. Audience pun kita selalu pakai. Yang lain, memang boleh kata tak pakai lah. Creative Hub, Automated Rules ni, Add Limit per Page ni jarang pakai lah. So, boleh tahu, 3 benda je kita pakai kat sini. Ads Manager dengan Audience. Okay. Lepas tu, Analyze and Report. Ini semua tak payah tahu pun. Tak payah tahu pun. Anda tak perlu pakai pun benda ni. Ini dah level advance So, ini semua pun tak payah tahu. Kita pergi dekat Engage and Customer. Ini semua pun tak payah tahu. Mungkinlah page post ni kita nak pakai sikit lah. Tapi, jarang lah pakai. Sekali-sekala je. Ini pun tak payah tahu. So, nampak tak sebenarnya? Menu yang nampak sangat menakutkan ni sebenarnya sangat-sangat simple. Saya boleh kata ada 6 menu je yang kita akan selalu pakai. Account Quality. Okay. Business Setting dan juga Event Manager. 3. Dekat bawah ni pula Add Account Setting, Ads Manager, Audience. 6 daripada berapa belas yang ada kat sini. Saya silap 20 So anda jangan takut dengan menu yang banyak gila ni. Sebab kalau anda tekan ni sebenarnya tak ada apa pun, simple gila. Okay, boleh faham Dan yang kita akan banyak setting selepas video akan datang ni adalah dekat business setting. Sebab dekat business setting ni, kalau saya masuk sekejap, ada beberapa benda yang kita nak kena adjust. Ataupun kita nak kena buat persediaan. Contohnya kita kena masukkan page, masukkan ad account. Dia macam persediaan sebelum buat iklan. So, saya patah balik dekat Ads Manager, tekan dekat All Tools, boleh pergi dekat Ads Manager kat sini ataupun patah balik dekat depan. Contohnya kat sini, Ads Manager. So, saya dah patah balik ke depan. Jadi, itulah sedikit yang anda dah boleh tangkap dah. Anda tak perlu hafal sekarang. Dalam video yang seterusnya, sambil kita buat, anda akan terhafal. Yang anda kena tahu sekarang ni ada 2 button favorite. Button nombor 1, All Tools. Button nombor 2, Create. Kalau Create tak boleh tekan, mungkin ada masalah. Lepas tu yang ketiga, dekat All Tools ni pula, jangan confuse dengan shortcut ni. Sebenarnya kita ada Manage Business, ini kedudukan asal dia. Ini kedudukan asal Advertise dan bawah-bawah ni semua langsung tak pakai. Boleh kata ada 6 benda je yang pakai dekat sini. So, jangan rasa cuak. Benda ni serius, simple gila. So, kita jumpa dalam video seterusnya. Mari kita mulakan perjalanan kita di dalam Facebook dan Instagram Ads. Jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.